Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri video penjelasan saya ke atas buku saya 47 persoalan qadar dan qada. Kita sekarang masuk ke soalan yang ke-15, yang ini bolehkah diterangkan lebih lanjut berkenaan kehendak Allah. Sebelum itu, seperti biasa, ingin saya memberi peringatan kepada para penonton yang baru saja first time masuk ke video ini ialah video bersiri. Diminta kepada para penonton yang dirahmati Allah sekalian untuk tonton daripada siri pertama. Sebab kita sedang bincang satu topik yang berat. Kita sedang bincang tentang ilmu Allah. Sekarang ni pula masuk tentang kehendak Allah. Maka untuk mendapat kefahaman yang sebaik-baiknya, sila tonton daripada siri yang pertama. Dan kalau ada komen ataupun ada soalan di ruangan komen, di mana soalan itu telah saya jawab dalam video sebelum ni, saya diam saja, tak akan jawab. Atau jika ada soalan di mana soalan itu akan dibahas dalam bab seterusnya dalam buku ni, sebab ada 47 bab atau 47 persoalan sebenarnya, saya diam juga sebab bila kita sampai ke bab itu nanti, insya-Allah saya akan mengulas ataupun menjawab di sana ya. Jadi diulangi, ini adalah video bersiri. Okey. Sekarang ini soalan ke-15. Kita masih lagi tentang kehendak Allah. Yang ini bolehkah diterangkan lebih lanjut berkenaan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang Maha Berkuasa tentu memiliki kehendak sebagaimana firman-Nya dirangkap terakhir ayat 253 surah Al-Baqarah, di mana Allah berfirman, "Walakinnallaha yaf'alu ma yurid." Akan tetapi Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Apabila kita mengkaji semua ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang menerangkan tentang kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, ia dapat dikategorikan kepada dua jenis. Jadi ini adalah sesuatu yang disimpulkan daripada pelbagai ayat yang ada berbicara, di mana ataupun yang lebih tepat pelbagai ayat di mana Allah berbicara tentang kehendaknya ya. Ia terbahagi kepada dua. Pertama, kehendak al-kauniyah. Ia ialah kehendak Allah yang pasti berlaku sekalipun di dalamnya ada yang disukai oleh Allah dan ada yang dibenci oleh Allah. Dan kehendak al-kauniyah ini berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala, yang ini kuasa penciptaannya ya. Jadi ingat, apakah itu kehendak al-kauniyah? Ia ialah kehendak Allah yang pasti berlaku. Di dalamnya boleh jadi sesuatu yang disukai oleh Allah, boleh jadi sesuatu yang dibenci oleh Allah, dan ia melibatkan rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Kuasa pentadbiran, kuasa penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah kehendak asy-syar'iyah. Ia ialah kehendak Allah yang disukainya sekalipun ia tidak semestinya berlaku. Kehendak asy-syar'iyah berkaitan dengan uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala, yang ini hak untuk diibadahi oleh para makhluknya. Jadi apakah syariah? Syariah ialah kehendak Allah yang disukainya meskipun ia tidak semestinya berlaku. Terpulang kepada kehendak Allah. Sama ada Allah nak jadikannya berlaku atau tidak. Kauniyah tadi pasti berlaku. Kauniyah tadi melibatkan dua. Sesuatu yang disukai oleh Allah, boleh jadi juga sesuatu yang dibenci oleh Allah. Syariah sesuatu yang disukai oleh Allah saja. Cara mudah nak ingat, kehendak asy-syar'iyah, syar'iyah huruf S kan, sukai huruf S juga. Jadi bila kita baca, kita dengar kehendak asy-syar'iyah, ia melibatkan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala meskipun ia tidak semestinya berlaku. Ia terserah kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ini teori saja kan. Baik, apakah satu contoh ayat sebagai praktikal bagi memahami dua kehendak ini? Baik, dalam buku ini saya kemukakan contoh daripada ayat 93 surah An-Nahl, surah yang ke-16. Ayo sama-sama kita baca. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'.
wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Maksudnya, dan jika Allah kehendaki, tentulah dia menjadikan kamu satu umat yang satu. Dalam kurungan, yang bersatu dalam agama Allah yang satu. Akan tetapi Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya dan Allah memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan sesungguhnya kamu pasti akan ditanya kelak tentang apa yang telah kamu kerjakan. Baik, dalam satu ayat ini ada kehendak asy-syar'iyyah dan juga ada kehendak al-kauniyah. Firman Allah dalam rangkap pertama, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Dan jika Allah kehendaki, tentulah dia menjadikan kamu satu umat. Inilah kehendak asy-syar'iyyah, sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu Taala. Tetapi ingat, boleh jadi berlaku, boleh jadi tak berlaku. Dalam kes ini tak berlaku kan, sebagaimana kita tahu umat manusia di planet bumi ini tidaklah bersatu di atas satu agama. Jadi ini ialah kehendak asy-syar'iyyah. Firman Allah seterusnya, walakin yudillu man yasha'. Yang bermaksud akan tetapi Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya. Ini ialah kehendak al-kauniyah, sesuatu yang pasti berlaku meskipun dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita maklum, ada saja orang-orang yang tersesat, yang sesat daripada jalan Allah. Dan firman Allah seterusnya, wa yahdi man yasha', dan Allah memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Ini ialah kehendak kauniyah yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, kehendak kauniyah boleh jadi sesuatu yang disukai, boleh jadi sesuatu yang dibenci. Kehendak asy-syar'iyyah semuanya disukai oleh Allah, tetapi boleh jadi berlaku, boleh jadi tak berlaku. Kehendak al-kauniyah pasti berlaku, boleh jadi sesuatu yang disukai, boleh jadi sesuatu yang dibenci. Kalau confused, boleh tengok dalam buku ini, boleh pergi ke laman web saya, Hafiz Firdaus. Nama saya hafizfirdaus.com. Bahagian buku-buku boleh muat turun ya, edisi PDF. Sebenarnya saya pun ada buku, tapi baca daripada skrin komputer saya juga, sebab boleh bagi besar fontnya lah. Baik. Demi kemudahan para pembaca sekalian, berikut diterangkan perbezaan antara kehendak al-kauniyah dan kehendak asy-syar'iyyah. Baik, pertama, al-kauniyah ialah kehendak Allah yang berkaitan dengan tauhid al-rububiyah, yang ini penciptaan, pentadbiran, pemilikan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala asy-syar'iyyah ialah kehendak Allah yang berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah, yang ini peribadatan. Yang kedua, al-kauniyah pasti berlaku, sementara asy-syar'iyyah boleh jadi berlaku, boleh jadi tidak berlaku. Alright. Ketiga, al-kauniyah disukai dan dibenci oleh Allah. Maknanya al-kauniyah ni boleh jadi disukai, boleh jadi dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala asy-syar'iyyah semuanya adalah yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-kauniyah dan asy-syar'iyyah boleh berlaku secara bersamaan, seperti ketika seseorang itu memilih untuk melakukan amal yang makruf, seperti apabila seseorang itu memilih untuk mendirikan solat sunat. Katakan saya tengah buat video malam-malam ni kan, solat sunat ba'diyah isyak sebagai contoh ya. Ia adalah pilihan yang sesuai dengan kehendak Allah, yang ini al-kauniyah yang disukai, lagi selari dengan syariat Islam ataupun ibadah kita, yang ini kehendak asy-syar'iyyah. Kemudiannya, yang kelima, al-kauniyah boleh berlaku secara berasingan, seperti ketika seseorang itu memilih untuk melakukan kerja mungkar. Sebagai contoh, katakanlah nak pergi mencuri. Ya? Ia adalah pilihan yang sesuai dengan kehendak Allah yang Allah benci. Yang ini al-kauniyah yang dibencinya. Seseorang tu pilih untuk mencuri, dan bila dia buat pilihan tu macam dipermudahkan pula, menjadi pula ya, kerana ia selari dengan kehendak al-kauniyah yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi apabila kemudian dia memilih untuk bertaubat daripada kerja mencurinya itu, maka pilihannya itu sesuai dengan kehendak Allah yang disukai, yang ini al-kauniyah,
yang disukai lagi selari dengan syariat Islam, iaitu kehendak asy-syar'iyyah. Okey, jadi itu sebagai contoh. Sekarang ini mesti ada yang tertanya-tanya, kenapa pula Allah mengkehendaki sesuatu yang dibencinya dan ia pasti berlaku pula? Sesuatu yang disukai, iaitu kehendak asy-syar'iyyah, boleh jadi berlaku, boleh jadi tak berlaku kan? Sesuatu yang disukai, tetapi yang kauniyah ni dibenci tu pasti berlaku pula. Boleh jadi yang dibenci, boleh jadi yang disukai. Maka ini saya akan ulas dalam soalan ke-16 dalam siri video berikutnya, ialah iaitu kenapakah Allah menghendaki sesuatu yang dibencinya? Sesuatu yang Allah benci tapi Allah mentakdirkan ia berlaku. Macam tadi kan, orang yang nak mencuri tu, sesuatu yang salah tu. Tetapi Allah mentakdirkan dia nak mencuri, berjaya pula mencuri. Kenapakah sedemikian? InsyaAllah kita akan bahas dalam soalan seterusnya. Baiklah, saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.